Karnival TVET Perak Sejahtera yang berlangsung hujung minggu lalu capai objektifnya untuk perkasa bidang TVET. Perinciannya langsung bersama-sama Muhammad Nasrik Muhammad Nasrullah. Nasrik. Silakan. Ya. Menerusi karnival berkenaan, pengunjung diberi pendedahan menyeluruh mengenai bidang TVET. Ini termasuk senarai institusi pendidikan yang ditawarkan kursus berkaitan TVET. Kita tak minta mereka bayar, ibu bapa mereka bayar wang untuk kursus ini. Segalanya percuma, segala-gala expenses, kos ditanggung oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Tambahan mereka juga diberi allowance. 15 pertandingan turut diadakan khusus untuk pelajar sekolah. Ini termasuk pertandingan robotik, pembinaan model rumah teknologi hijau dan fashionista. Ia usaha untuk asah bakat mereka dalam bidang TVET. Meningkatkan kesiapsiagaan hadapi kemalangan dan bencana. Itu matlamat latihan pengurusan bencana DMAX yang diadakan di Hospital Teluk Intan baru-baru ini. Eksersis melibatkan beberapa pasukan penyelamat itu juga bertujuan menguji SOP pengendalian kes berkaitan. Kita menggunakan mekanisme MKN20 dan kita menggunakan juga IMS, Incident Management System, di mana integrasi kerjasama antara jabatan-jabatan ataupun pasukan keselamatan, contoh bomba, polis, dari segi APM-nya, rela dan juga kerjasama terutamanya daripada tuan rumah lah, daripada Hospital Teluk Intan. DMAX 2023 melibatkan 3 senario termasuk letupan dan kebakaran di wad pesakit, runtuhan bangunan serta kebocoran bahan radioaktif di bilik jabatan X-ray. Pasukan penyelamat lakukan simulasi menyelamat mangsa dari lokasi kemalangan dan bencana. 4 pegawai polis berpangkat inspektor yang lakar sejarah jadi kumpulan pertama juruterbang wanita Pasukan Gerakan Udara PDRM. Pemilihan mereka dibuat selepas 44 tahun PGU ditubuhkan pada 1 Februari 1979. Pegawai polis wanita itu terdiri daripada Inspektor Wan Aulia Hami Farihin Wan Azul Kifli, Inspektor Yoh Yi Chi, Inspektor Siti Nabila Abdullah dan Inspektor Nur Hidayah Muhammad Aisyah. Mereka antara 12 juruterbang PGU yang berjaya tamat kursus lesen juruterbang persendirian PPL Siri 19. Sebelum ini tiada juruterbang wanita. So kami ni sebagai wanita, kami dah jadi bagi sebagai satu inspirasi kepada masyarakat dan juga PDRM. So perempuan pun boleh buat juga dalam bidang aviation ini. Cabarannya kerana kami adalah pilot wanita yang pertama, jadi kami haruslah menunjukkan kami punya kebolehan sama seperti lelaki daripada segi akademik dan dari segi penerbangan. Majlis Penyematan Lencana disempurnakan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Piche di pengkalan latihan PGU PDRM di Ipoh Isnin lalu. Sekian paparan berita dari Perak, kembali ke Angkasa Puri. Nasrik, terima kasih atas perincian itu. Susulan video tular kemalangan membabitkan sebuah motosikal awam dan sebuah motosikal polis di Mualim Perak. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata, kejadian tersebut berlaku secara tidak sengaja dan merupakan kejadian lama. Jelas beliau, kejadian sebenar berlaku pada 26 April lalu membabitkan 2 anggota bermotosikal URB dari Ibu Pejabat Daerah Mualim yang sedang menghala ke kawasan perkampungan orang asli Pos Bersih Slim Village. Ia selepas mereka menerima maklumat berkaitan satu kemalangan jalan raya. Semasa dalam perjalanan, anggota URB telah bertanyakan lokasi sebenar kemalangan kepada penduduk tempatan. Ketika menghala ke tempat kejadian, sebuah motosikal yang ditunggangi oleh penduduk kampung telah mengekori rapat dan secara tidak sengaja melanggar bahagian belakang motosikal polis. Tiada sebarang kerosakan yang berlaku. Seorang lelaki warga Bangladesh dihadapkan ke Mahkamah Magistrik Kuala Kangsar atas pertuduhan membunuh rakan senegaranya awal bulan lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan tertuduh Muhammad Mukul Husin, 34 tahun, berikutan kes tersebut di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Hussein Ahmad Monowa antara 7 hingga 8 malam, 8 September lalu.
Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. 20 Oktober depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pada 8 September lalu, mayat seorang lelaki ditemukan rentung dipercayai dibunuh di kawasan Kebun Pisang, Kampung Pangkalan Ikan Kuak, Lenggong. Penemuan mayat disedari orang awam sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polis. Seorang lelaki dan seorang wanita mengalami sesak nafas sesulan insiden kebocoran gas amonia di kilang ais di Persiaran Industri Rapat Ipoh awal pagi tadi. Bagaimanapun, kedua-dua mangsa tersebut dilaporkan stabil selepas dirawat di hospital. Kebocoran dikatakan berpunca dari paip saluran gas amonia dan bau gas tersebut dapat dihidu dari jarak 100 hingga 300 kaki. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak, Sabarudzi Nur Ahmad berkata, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Simpang Pulai dengan dibantu BPP Pasir Putih dikejarkan ke lokasi berkenaan. Pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat kemudiannya membuat size up serta Diver One untuk masuk ke dalam kawasan hot zone. Ia bagi menutup kebocoran di bahagian hof tangki, mengambil bacaan di kawasan hot zone serta mengenal pasti kebocoran yang masih terdapat pada tangki itu. Potensi kerjaya Jumatik perlu disebar secara meluas dalam usaha menarik minat masyarakat terutama golongan muda menceburi bidang tersebut. Penganjuran program seperti Hari Terbuka dan Pameran Jumatik 2023, Geodex 2023 yang dianjurkan Politeknik Ungku Omar Ipoh merupakan platform terbaik menyebar luas kepentingan, keperluan dan prospek kerjaya bidang tersebut. Profesi juruko ni kita tak nampak hasil dia. Kalau arkitek tu kita nampak bangunan dia, kita siapa dia bangunan ni? Kita seorang tak akan tanya siapa sebaik bangunan ni. Tapi kalau bangunan tu tak accurate, setting out dia tak accurate, bangunan tu tak boleh jadi square tau. Okey. Jadi satu saya melihat bahawa profesi juruko ni secara umumnya dia tak glamour. Dia geometrik ni orang tak faham. Jadi orang tak masuk. Tak masuk. Sedangkan bidang ini merupakan bidang yang sangat penting kepada ekonomi, kepada negara. Mana dijelaskan oleh Encik Zam tadi. Bukan setakat mengukur tanah, mengukur bangunan dan sebagainya. Tapi teknologi-teknologi yang digunakan adalah teknologi yang terkini. Pelbagai aktiviti dijalankan pada program tersebut. Selain menghimpunkan pemain industri bidang geomatik, peserta politeknik dan pelajar sekolah sekitar negeri Perak. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2023, sebanyak 684 buah motosikal yang tamat tempoh lesen kenderaan motor LKM melebihi 3 tahun telah diperiksa secara percuma oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis. Ia dilaksanakan menerusi perkhidmatan JPJ Perlis bersama komuniti di lebih 50 lokasi seluruh Perlis. Menurut pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Ali Piah, menerusi program ini, JPJ dapat membantu rakyat dan memudahkan orang ramai memperbaharui LKM dan pelindungan insurans. Tambahnya lagi, sekiranya LKM dan pelindungan insurans tamat tempoh, tindakan boleh diambil. Program tersebut mendapat sambutan yang baik dalam kalangan masyarakat dan akan dilaksanakan secara berkala. Berdasarkan data terkini, lebih 600 notis saman telah dikeluarkan kepada penunggang motosikal atas pelbagai kesalahan sepanjang operasi khas motosikal di seluruh Perlis bermula sejak 1 September 2023. Di Kedah pula, 189 notis saman pelbagai kesalahan dikeluarkan terhadap pemandu kenderaan dan penunggang motosikal. Operasi oleh JPJ Kedah di sekitar Kota Serang Semut, Alustar dan Janglun Kubang Pasu semalam melibatkan pemeriksaan ke atas 462 kenderaan. Jelas pengarah JPJ Kedah Aman Shah Hashim, antara kesalahan yang dilakukan termasuk tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh, tiada pelindungan insurans dan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi. Dalam operasi yang sama, sebanyak 12 buah motosikal yang ditunggang oleh pemandu warga asing, PEWA telah ditahan dan disita di bawah Seksyen 64/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelaksanaan operasi tersebut antara usaha JPJ Kedah dalam meningkatkan kesedaran kepada penunggang dan pembonceng motosikal.